Saya nak mulakan perbincangan kita dengan satu ayat Al-Quran yang juga menunjukkan dalam usaha kita untuk membicarakan tentang pengertian syahadah Muhammad Rasulullah, apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Okay. Ayatnya ialah dalam surah Al-Fatih, ayat yang ke-8 dan 9. Allah Azza wa Jalla berfirman, Inna arsalnaka syahidan wa mubashiran wa nadhira litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila. Sesungguhnya kami telah menghantar engkau wahai Muhammad, mengutuskan engkau wahai Muhammad, syahidan sebagai saksi, wa mubashiran dan pemberi berita gembira, wa nadhira pemberi ancaman. Sebagaimana berita gembira diberi, begitu juga ancaman diberi. Berita gembira adalah kepada mereka yang taat, diberikan berita gembira tentang syurga, dan orang yang mengingkari apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW diberikan ancaman bahawa mereka akan dikenakan azab neraka. Litu'minu billahi wa rasulih, agar kamu semua beriman dengan Allah dan Rasulnya. Wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu, dan kamu semua membantunya, iaitu membantu Nabi Muhammad SAW, dan tuwaqqiruhu menghormatinya, ataupun mengagungkannya. Wa tusabbihuhu bukratan wa asila, dan kamu semua bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala pada waktu pagi dan juga pada waktu petang. Hadis ini sesuai dengan satu kenyataan yang dikeluarkan oleh Muhammad bin Syihab Az-Zuhri radhiyallahu anhu wa rahimahullah, mengatakan daripada Allah at-tanzil, Allah lah yang menurunkan wahyu. Nabi Muhammad SAW tugasnya adalah al-balagh, menyampaikan. Kita pula tugasnya apa? Apa tugas kita? Wa alaina at-taslim, dan tugas kita ialah untuk menerima, menyerahkan diri kita kepada wahyu yang disampaikan oleh Rasulullah SAW daripada Tuhannya. Itu adalah tugas yang pertama, yang perlu kita lakukan, beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan apakah maksud beriman dengan Allah Subhanahu wa taala? Antara maksudnya ialah kita mendahulukan, kita mempercayai apa sahaja yang dinyatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang boleh kita perhatikan dalam peristiwa Al-Isra' wal Mi'raj. Dalam peristiwa Al-Isra' wal Mi'raj, Nabi SAW telah memberikan gelaran As-Siddiq kepada Abu Bakar. Kenapa? Kerana apabila Quraisy datang kepada Abu Bakar As-Siddiq dalam keadaan gembira, hari ini Abu Bakar akan kecundang. Kenapa? Kerana hari ini Muhammad, Quraisy tak kata Rasulullah lah kan, Quraisy mengatakan Muhammad, hari ini Muhammad, pagi ini Muhammad cerita pada kita bahawa dia pergi ke Baitul Maqdis, pergi ke Palestin malam tadi. Pergi, kemudian naik ke langit, kemudian turun balik dan balik semula. Satu malam. Sedangkan kita, iaitu Quraisy, sedangkan kita memerlukan sebulan untuk pergi dan sebulan untuk balik. Sebulan pergi, sebulan balik. Muhammad kata satu malam, tak sampai satu malam pun, dia dah pergi, naik ke atas, turun balik dan kembali semula ke kota Mekah. Jadi dengan itu, mereka merasakan hari ini Abu Bakar As-Siddiq, pembantu utama Rasulullah SAW, akan kecundang, akan meninggalkan Nabi Muhammad, sahabatnya. Akan tetapi mereka silap dalam perancangan mereka. Apabila mereka sampai kepada Abu Bakar As-Siddiq, menceritakan bahawa inna sahibaka, sahabat kamu itu mengatakan sekian-sekian, dia telah pergi ke Baitul Maqdis satu malam, sedangkan kami pergi sebulan, balik sebulan. Kamu nak percaya ke tidak? Abu Bakar As-Siddiq berkata, in kana qalahu faqad sadaqa, kalau benar dia berkata demikian, maka dia telah cakap yang betul. Kalau benar itulah yang dia cakap, maka itulah yang benar, itulah yang betul, saya terima. Sebenarnya saya, Abu Bakar mengatakan lagi, saya beriman wahyu turun daripada Allah kepada Nabi Muhammad pagi dan petang. Takkan yang ini saya tak boleh beriman?
kalau kita nak tengok kan, proses wahyu turun macam mana? Siapa yang tahu proses wahyu turun? Proses wahyu turun digambarkan oleh Aisyah dan radhiyallahu anha dan beberapa sahabat yang lain. Sebagai contoh, Aisyah mengatakan radhiyallahu anha wa ardaha, apabila wahyu turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau pada musim yang sejuk, Nabi akan berpeluh-peluh, panas, berpeluh-peluh, okay, tekanan yang kuat. Seorang sahabat lain pula, satu masa bila duduk dalam keadaan santai, Nabi duduk dengan sahabatnya, peha Nabi ada atas peha dia. Tiba-tiba wahyu turun. Tiba-tiba wahyu turun. Dia kata apa? Dia kata, peha saya macam nak pecah. Beratnya wahyu turun itu, peha saya macam nak pecah, nak tahan tapi nak tarik tak boleh. Pasal apa? Nak tarik satu ialah Rasulullah. Maknanya persahabatan yang baik kan, takkan kita nak tarik peha, tak boleh. Yang kedua dah berat, nak tarik macam mana tak boleh. Jadi dia mengatakan seolah-olah nak pecah, nak hancur peha saya ni apabila wahyu turun. Okay, dan seorang lagi sahabat mengatakan, kalau Nabi naik unta, turun wahyu, unta terduduk. Unta terduduk, tak larat nak tampung bebanan wahyu tersebut. Okay, itu semua dijadikan fakta, dijadikan satu menjana ataupun menguatkan lagi keimanan Abu Bakar As-Siddiq. Dia tak kisah Nabi kata apa sahaja, dia benar. Kerana saya telah percaya bahawa Nabi Muhammad adalah Rasulullah, pesuruh Allah. Artinya wahyu datang kepadanya pada waktu pagi dan pada waktu petang. Tak ada masalah. Okay, Allah akan turunkan wahyu sama ada secara langsung ataupun melalui Jibril alaihi salatu wassalam. Dan sekiranya Al-Quran maka diturunkan melalui Jibril. Dan bila diturunkan, semua itu dapat kami perhatikan. Maknanya Abu Bakar memerhatikan perkara tersebut. Jadi saya beriman dengan perkara itu. Wahyu turun waktu siang, waktu pagi, waktu malam. Takkan saya tak boleh nak percaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Perkasa daripada mana? Dari Mekah ke Palestin, kemudian naik ke atas langit, tak ada masalah sebenarnya. Okey? Itulah satu perkara yang kita selalu perlu untuk fikir-fikirkan dan teliti dalam kehidupan kita, bahawa iman litu'minu billahi wa rasulihi, beriman dengan Allah dan Rasulnya adalah satu bentuk kepercayaan dan keyakinan. Dan bila kita sebut kepercayaan dan keyakinan, bermaksud apa? Bermaksud manusia berbeza. Ada orang yang keyakinan dia tinggi dan ada orang yang keyakinan dia pada takut ataupun pada tahap minimum sahaja. Okey? Dalam Islam diterima keimanan kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diterima pada tahap yang minimum, tapi amat tidak wajar. Kan, tak patut seorang tu dia beriman, dia kekal pada tahap tu. Beriman pada Rasulullah tapi kekal pada tahap yang sama. Masa dia beriman dengan sekarang selepas 30 tahun, sama sahaja ilmu dia tentang Nabi, sama sahaja keyakinannya terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini adalah orang yang rugi. Sewajarnya setiap masa keimanan itu ditambah dan ditambah dan ditambah. Soalan yang timbul kat sini, bagaimanakah kita ingin ataupun seharusnya menambah keimanan kita? Macam mana? Okey. Jawapannya mungkin terdapat dalam satu hadis di mana Nabi SAW mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Hadis Bukhari dan lain-lain. Tidak beriman salah seorang daripada kamu sehinggalah aku lebih dicintainya, lebih daripada anaknya, lebih daripada bapanya, dan lebih daripada sekalian manusia. Okay, isteri, keluarga, sepupu, okay, mertua dan sebagainya lah. Semua adalah di bawah cinta kita terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Al-Khattab bila dengar cerita ni, saya rasa mungkin tuan-tuan dah tahu hadis ni kan, tapi tak apalah, saya ulang lagi semula, mungkin ada yang tak pernah dengar, dan kalau yang pernah dengar pun tak apalah, ulang lagi. Umar bin Al-Khattab mengatakan, la anta ahabbu ilayya illa min nafsi. Engkaulah yang paling aku cinta, tapi selepas diri aku. Maksudnya nombor satu siapa? Nombor satu Allah lah. Nombor dua, Umar. Nombor tiga, Rasulullah Muhammad bin Abdullah alaihi salatu wassalam. Nabi mengatakan, la ya Umar,
Tidak boleh wahai Umar. Tak boleh. Okey. Hatta sehinggalah aku yang lebih engkau cintai melebihi dirimu sendiri. Kalaulah kita berada di depan Nabi, kita sebutkan kepada Nabi seperti yang Umar sebut. Tiba-tiba Nabi mengatakan tak boleh macam tu, kena ubah. Kita nak ubah ke tak? Mestilah kita nak ubah kan? Kerana kalau kita tak ubah, iman kita tak sah. Dengan itu Umar pun fikir, kalau tak ubah iman tidak sah, maka Umar pun ubah balik semula. Dan kenyataan yang keluar selepas itu ialah, sekarang wahai Rasulullah, engkaulah yang aku cintai melebihi diriku sendiri. Okay? Apa jawapan Nabi? Al-ana ya Umar. Sekarang wahai Umar. Maksudnya sekarang baru betul iman kamu terhadap aku wahai Umar. Okay? So itu satu benda yang perlu kita berikan perhatian. Bila kita sebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita nak ambil bahagian yang kedua. Syahadah Muhammad Rasulullah memerlukan keimanan. Keimanan artinya kita percaya apa sahaja yang Nabi SAW bawakan kepada kita. Dan selepas itu, keimanan ini bukan keimanan yang dipaksa-paksa. Tidak. Bukannya terpaksa. Okay, solat. Kenapa solat? Dah pak mertua ada, solat lah. Kan? Kenapa solat? Saya imam, takkan saya tak solat. Okay, tapi bila balik ke rumah mungkin solat dah lama dah ni. Okay, dah lama dah saya solat. Pergi haji pun dah banyak kali. Artinya pahala banyak dah. Jadi cukup kot boleh rehat sekejap kot, kan? Isteri saya boleh rehat, takkan saya tak boleh rehat? Isteri saya rehat berapa? 7 hari, 14 hari. Takkan saya tak boleh rehat? Okay, memasukkan akal dalam keimanan. Boleh ke tak boleh? Jawapannya sebulat suara kita mengatakan tidak dibenarkan sama sekali. Okay? Jadi itu dua perkara yang penting. Timbul satu persoalan, cinta kepada Nabi adakah satu benda yang wajib ataupun yang sunat? Wajib ke sunat? Jawapan dia wajib. Pasal Umar pun bila dah mengatakan dia nombor satu, kemudian nombor dua Umar, nombor dua Rasulullah, Nabi mengatakan tidak boleh. Okay? Dan perkara ini kita boleh juga lihat dalam surah At-Taubah. Surah At-Taubah ayat yang ke-24. Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin." At-Taubah 24. Katakanlah wahai Muhammad. Ini satu amaran dan ancaman, bukan kepada Nabi Muhammad tetapi kepada kita semua. Okay? Katakanlah wahai Nabi Muhammad, artinya sampaikanlah kepada mereka wahai Nabi Muhammad. In kana aba'ukum, sekiranya bapa kamu ataupun bapa-bapa kamu, okay? Wa abna'ukum, dan anak-anak kamu, wa ikhwanukum, dan saudara-mara kamu, adik-beradik kamu, wa azwajukum, dan pasangan kamu, okay, isteri ataupun suami, wa ashiratukum, dan keluarga kamu. Okay, so ini semua adalah manusia lah, manusia. Okay, kemudian wa amwalun iqtaraftumuha, dan harta yang kamu dapati. Okay, sama ada dengan usaha ataupun pemberian. Wa tijaratun takhshawna kasadaha, ataupun perniagaan yang kamu takut rugi, kamu takut menjadi rugi. Wa masakinu tardawnaha, dan rumah yang kamu sayangi. Ahabba ilaikum minallah, lebih dicintai berbanding Allah dan Rasulnya, dan juga jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fatarabbasu, tunggulah sehingga Allah mendatangkan perintahnya. Perintahnya iaitu membinasakan kamu semua. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin, dan Allah tidak memberi hidayah kepada orang-orang yang fasik. Artinya sesiapa yang mendahulukan 8 perkara ini terhadap mencintainya lebih daripada Allah dan Rasulnya, artinya dia telah menjadi orang yang fasik. Okay? Dan kalau kita nak cerita sebenarnya hukum orang fasik ni banyak. Betul tak? Apa hukum orang fasik antaranya? Sah tak orang fasik jadi wali perkahwinan? Sah tak? Sah tak orang fasik jadi syahid perkahwinan? Sah ke tak sah? Sah. Wa syahidai adil. Bukankah ada dalam hadis illa biwaliyin wa syahidai adil?
dan 2 orang saksi yang adil. Tidak? Tidak kafir. Memang tidak kafir. Tetapi disyaratkan supaya adil. Bila sebut adil itu artinya melakukan amalan dan tidak melakukan kefasikan. Okey, jawapan dia memang sah, betul. Tapi hujah dia pusing sikit. Iaitu ulama kita mengatakan asalnya tak sah. Asalnya tak sah. Tapi disebabkan zaman-zaman kemudian ini banyak orang yang fasik, sehingga sukar untuk kita mencari orang yang adil, yang saleh sebenar-benarnya, maka dibenarkan. Ya, tapi ikut asal tak boleh. Ikut asal. Dia memang sepatutnya yang menjadi saksi itu saksi yang kita tak boleh orang yang buat maksiat. Kalau dia datang mengatakan anak bulan keluar, ya, kita nak terima dia, maknanya esok adalah Ramadan. Kalau dia fasik tak boleh terima. Tak boleh terima. Okey, itu asalnya lah. Okey. Jadi kita nak nyatakan di sini bahawa hukum orang yang mendahulukan 8 perkara ini terhadap Allah dan Rasulnya adalah fisq ataupun satu bentuk kefasikan. Fasik di sini artinya dosa besar, bukan dosa kecil, tidak. Okey. Jadi daripada ayat ini kita faham bagaimana cinta Nabi SAW diperlukan dalam syahadah Muhammad Rasulullah. Bila kita sebut Muhammadur Rasulullah, kan, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, artinya kita kena cinta Nabi lebih daripada sesiapa sahaja. Okey? Dan antara cara ataupun perkara yang menunjukkan bagaimana cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih hebat daripada cinta yang lain ialah apabila berlakunya pertembungan. Bila kita perlu buat pilihan di antara isteri kita dengan Rasulullah. Bila kita perlu buat pilihan antara suami kita dengan Rasulullah. Artinya Nabi suruh buat satu benda, kan, isteri kita berkeras suruh buat benda yang lain. Kita kena buat pilih yang mana? Kita kena pilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abaikan saja isteri kita dalam kes tu lah. Buat tak tahu je, buat pekak je, kan. Begitu juga sebaliknya, kalau seorang isteri disuruh untuk buat maksiat, wajib tak dia taat? Tidak boleh taat. Walaupun asalnya wajib isteri taat suami. Wajib. Sehingga kan Nabi mengatakan, kalau saya nak perintahkan seorang sujud kepada orang lain, kalau maka saya akan perintahkan isteri sujud pada suami, kerana hak suami ke atas isteri cukup banyak. Tetapi pada masa yang sama, Nabi juga menyebutkan la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan pada mana-mana makhluk dalam membuat maksiat terhadap Allah. Orang yang sepatutnya kita taat, kalau dia arahkan maksiat, la ta'ah, kita tak taat. Okey, suami ke, isteri ke, siapa ke, kita tak kisah. Okey, tapi dalam urusan itulah, urusan lain kita tetap kena taat pada dia. Urusan yang merupakan ketaatan pada Allah tidak ada masalah. Baik, itu adalah mungkin kita boleh letakkan perkara yang kedua. Bila kita sebutkan syahadah Muhammad Rasulullah, okey, naik saksi bahawa tiada Nabi yang sebenar-benarnya yang perlu kita ikut kecuali Nabi Muhammad SAW, dan Nabi merupakan Nabi yang terakhir. Artinya kita kena nyatakan dengan kecintaan. Okey. Di sini ada huraian sedikit daripada Ibnu Rajab Al-Hambali berkenaan dengan cinta Nabi SAW. Dia kata, beliau mengatakan cinta Nabi itu ada 2 jenis. Pertama, fardun, cinta yang wajib, fardu. Wahiyal mahabbatu allati taqtadi qabula ma jaa bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam min indillah. Iaitu cinta yang menyebabkan kita terima apa sahaja yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sisi Allah, daripada Allah. Apa sahaja yang Nabi cakap kita terima. Rasa sesuai dengan pemikiran kita, sesuai dengan kehendak kita, ataupun tak sesuai, terima. Okey, yang pertama. Wa talaqqihi bil mahabbati war ridha wal ta'zim wat taslim. Dan menerima perkara itu dengan mahabbah, dengan rasa cinta, dengan ridha, dengan rasa redha. Tak ada rasa macam
tak senang hati, marah dan sebagainya, tak boleh. Wat ta'zim, dan juga mengagungkan perintah Nabi SAW. Wat taslim, menyerahkan diri kepada perintah Nabi SAW. Okey. Seterusnya, wa adami talabil huda min ghairi tariqihi bil kulliyah, dan tidak sekali-kali mencari hidayat daripada jalan selain jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Boleh tak kita ambil contohnya orang, katalah ada orang mengaku dia itu nabi, Musailamah al-Kadzdzab. Kan di zaman Nabi sendiri ada 2-3 orang nabi yang dah wujud. Cuba bayangkan, zaman Nabi Muhammad hidup lagi dah ada nabi, dah ada orang mengaku dia nabi. So, kita macam nak kata macam mana? Tak boleh nak kata apa dah. Nabi masih hidup, kalau Nabi dah mati tu tak apalah. Jadi mereka ni macam tak ada malu langsung, tak segan-segan langsung. Nabi masih hidup, mengaku nabi. Datang jumpa Nabi, mengatakan, wahai Muhammad, okay? Wahai Muhammad, kita bagi dua. Musailamah kata pada Nabi Muhammad, kita bagi dua. Kan bumi ni, dunia ni, kita bagi dua. Satu bahagian tu kau punya, satu bahagian aku punya. Kan? Nabi mengatakan, kalau besar batang ranting kayu ni pun aku tak bagi kat kau. Ranting kayu ni pun kita bagi. Okay? Dan bumi ini, dunia ini, Allah yang mewariskannya kepada sesiapa yang dia nak. Bukannya yang kita boleh bagi-bagi macam itu, tidak boleh. Pemerintahan Allah yang bagi. Okay? Kemudian apa dia? Bila lelaki tu pun balik, kan, Nabi tak buat apa-apa lah, tak ada tindakan. Tapi selepas itu, bila urusan dia menjadi lebih dahsyat, dan Nabi dah wafat pun lepas tu, okay, dan di situ Abu Bakar As-Siddiq membawa apa? Tanggungjawab, memikul tanggungjawab memerangi Musailamah Al-Kadzdzab. Okay? Dan kita dapati dalam memerangi Musailamah Al-Kadzdzab, riwayat menceritakan bahawa pengikut mereka adalah antara pengikut yang keras mempertahankan Nabi mereka. Soalannya, adakah mereka percaya Nabi mereka itu benar? Jawapannya tidak. Tidak. Mereka percaya Nabi mereka itu, iaitu Musailamah Al-Kadzdzab, pembohong, penipu. Macam mana mereka tahu? Siapa yang pernah baca cerita ni mungkin dia tahulah. Nabi Muhammad SAW ada mukjizat. Betul. Satu masa Nabi pusing belakang. Okey, saya akan berikan bendera peperangan kita ini kepada orang yang cintakan Allah dan Rasulnya. Esok saya akan bagi. Omar kata bila sampai keesokan harinya, Omar angkat kepala dia. Angkat supaya Nabi pilih dia. Kan? Kerana yang dipilih adalah orang yang memang sah cintakan Allah dan Rasulnya. Okey. Bila Nabi pusing belakang, Nabi kata, mana Ali? Mana Ali? Dia orang kata, Ali sakit mata. Nabi kata, panggil Ali buat sini. Dan Nabi SAW sapukan mata, kan, jambil sikit kan, pada mata Ali, dan mata Ali jadi baik kembali. Okay, Musailamah Al-Kadzdzab, dia pun dengarlah cerita ni. So adalah orang yang sakit mata, dia pun baca-baca, dia hembus buta terus. Okay, nampak tak? Nampak macam mana? Okay, Allah tunjukkan benda tu, Allah tunjukkan bahawa Musailamah Al-Kadzdzab memang kadzdzab dan bukannya sadiq. Tidak. Memang pembohong, pendusta. Dia punya jampi pun tak jalan. Okay? Bila bila Musailamah dengar surah-surah yang Nabi bacakan, Wattini wazzaitun, cantik kan? Okay? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Maksudnya besar. Tidakkah engkau melihat apa yang Tuhan engkau buat terhadap tentera-tentera gajah? Besar maksudnya tu, maknanya ada cerita, bukannya cakap kosong. Datang Musailamah Al-Kadzdzab mengatakan al-fil, gajah, kan? Wa ma adraka mal fil. Apakah yang engkau tahu tentang gajah? Dia nak buat surah baru, tapi dia tak ada akal lah, kata, kan? Tak ada akal. Dia Nabi sebut tentang fil dalam surah Al-Fil. Jadi dia pun nak buat yang sama. Tapi dia cerita tentang gajah tu sendiri. Gajah itu lahu khurtumun tawil. Dia ada apa? Belalai yang panjang. Apa cerita ni? Kan ini hidayat ke apa? Kita bukan nak menceritakan tentang kejadian fil, tapi ataupun gajah. Kita nak menceritakan, Allah nak menceritakan kepada kita satu peristiwa besar.
Tapi datangnya Musailamah Al-Kadzab, kata-kata dia pun jelas menunjukkan yang dia itu adalah pembohong besar. Dengan itu kita nak ceritakan di sini bagaimana orang yang mengaku dia adalah Nabi di zaman Nabi SAW, pengikut-pengikut mereka sebahagian besar, bahkan boleh kalau kita nak katakan keseluruhan mereka, percaya bahawa Musailamah itu kadzab. Tapi fanatik yang ada, ta'assub yang ada, menyebabkan mereka mengatakan lakadzabu Mudar khairun min sadiqi, lakadzabu Rabi'ah khairun min sadiqi Mudar. Okay? Orang penipu dari kalangan Rabi'ah, di kalangan kabilah kami, lebih hebat daripada macam mana pun kami akan angkat dia dan kami akan abaikan orang yang benar di kalangan Mudar, okay, di kalangan Quraisy. Okay? So itu satu benda yang penting kita perhatikan. Bila kita percaya bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi yang terakhir dan Nabi yang paling hebat, kita tidak boleh mengambil hidayah daripada jalan orang lain, hanya daripada jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia balik kepada kata-kata Ibnu Rajab Al-Hambali tadi. Okey, saya ulang balik semula. Kewajipan cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, okey, cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam terbahagi dua. Satu yang wajib, yang fardu, iaitu cinta kepada Nabi yang menghasilkan penerimaan terhadap apa sahaja yang Nabi bawa kepada kita daripada Allah Subhanahu wa taala, menerimanya dengan kecintaan, dengan redha, dengan pengagungan dan penyerahan diri. Tidak mengambil hidayah daripada jalan lain daripada jalan Nabi Muhammad. Kemudian seterusnya ialah husnul ittiba'i lahu fima ballaghahu an rabbih. Mengikut dengan cara yang baik. Kita ikut Nabi SAW dalam perkara yang Nabi sampaikan kepada kita. Okey? Min tasdiqihi fi kulli ma akhbara bihi, iaitu kita membenarkan apa sahaja yang Nabi beritakan, wa ta'atihi fi ma amara bihi minal wajibat, kita mentaati Nabi dalam semua benda yang diarahkan ataupun diperintahkan daripada perkara-perkara yang wajib, walintihau amma naha anhu minal muharramat, dan kita berhenti daripada perkara yang dilarang oleh Nabi SAW, daripada perkara-perkara yang haram, wa nusrati dinihi, dan juga membantu agama Nabi Muhammad, okay, menyokong dan membantunya, wal jihad liman khalafahu bihasabil qudrah, dan berjihad, berusaha sedaya upaya menentang orang yang menentang Nabi Muhammad mengikut kemampuan masing-masing. Fahadzal qadru la budda minhu wa la yatimul imanu bidunihi. Ini adalah bahagian yang wajib. Ini adalah bahagian yang wajib. Cinta kepada Nabi mesti ada bahagian yang ini. Kalau tak ada, iman itu tidak ada. Jadi kalau kita nak tanyakan soalan, orang yang mengatakan, contohnya orang yang mengatakan, dia sebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tapi dia kata lepas tu cara Nabi Muhammad ni sesuailah dengan zaman dia. Zaman sekarang ni ada lagi nabi lain yang boleh keluar. Nabi dekat Kelang pun ada, kan? Nabi dekat India sebelum tu ada, kan? Jadi kita pilih yang dekat lah, kita ambil Nabi Kelang. Tapi dia letak jawatan tak boleh ambil lah, kan? Okay. Tahu cerita tu? Tak tahu. Tak tahu tak apalah, kan. Tapi Nabi yang dekat India tu, walaupun dah mati, masih ramai lagi pengikut-pengikut dia, kan? Mengatakan yang dia tu Nabi, memang betul Nabi, ikut. So adakah mereka itu beriman? Adakah mereka itu beriman? Itu soalan dia. Jawapan dia, kita tak ada masalah nak dengar soalan tak soalan, tapi saya mewakili lah tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Saya mengatakan jawapannya, mereka itu kafir, keluar daripada Islam. Dia walaupun disebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tiba-tiba ada nabi lain. Okey, ada nabi lain yang boleh memasukkan jihad. Ada nabi lain yang boleh menginterpretasikan ataupun menguraikan, mentafsirkan Al-Quran mengikut fahaman logik akal dia, tanpa melihat pada hadis-hadis dan ayat-ayat lain, tanpa melihat kepada kefahaman para sahabat. Maka dengan itu, kumpulan itu adalah kumpulan yang keluar daripada Islam. Bukan dosa besar, tidak, keluar daripada Islam, kerana dia tidak menepati bahagian ini.
tidak mendapati kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahagian yang fardu dan wajib. Okey, so itu bahagian yang pertama. Kemudian Ibn Rajab Al-Hambali mengatakan lagi, wad darajatu tsaniyah, dan peringkat yang kedua, peringkat kecintaan yang kedua adalah fadlun. Fadlun ni macam fadlan lebih kurang kan? Ya tak? Kan? Fadlun tu adalah kelebihan ataupun sunat dah dia kata. Kelebihan, satu kelebihan. Okey, tadi yang fardu, yang fardu yang wajib, yang mesti ada. Fadlun adalah satu benda yang kelebihan, maknanya siapa yang buat bagus, tak buat pun tak apalah kan. Okey. Wa hiya al-mahabbatu allati taqtadhi husna at-ta'assi bihi. Okey, bahagian kedua ini bahagian yang menyempurnakan, melupakan kelebihan dan menyempurnakan lagi cinta kita terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, ialah bahagian yang mana bila ada cinta ini akan menggerakkan kita untuk mencantikkan ikutan kita terhadap Nabi, mencantikkan usaha kita untuk ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, wa tahqiq al-iqtida'i bi sunnatihi, dan usaha kita untuk melaksanakan iqtida', iaitu mengambil Nabi sebagai teladan dalam sunnahnya, wa akhlaqihi, dan adab Nabi, akhlak Nabi, nawafilihi, amalan-amalan sunat yang Nabi buat, tatawwu'at, amalan-amalan tambahan sunat yang Nabi buat, wa aklihi wa syurbihi, makan dan minum Nabi, libasihi, cara Nabi berpakaian, wa husni muasyaratihi li azwajihi, dan etika murni yang Nabi tunjukkan bersama dengan isteri-isteri Nabi, wa ghairi dzalika min adabihil kamilah, dan juga perkara-perkara lain yang tergolong termasuk dalam adab-adab yang sempurna, yang menyeluruh, wa akhlaqihi tahirah, dan akhlak yang menunjukkan kepada kesucian akhlak-akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, so kita ringkaskan di sini, ada cinta yang wajib ada, perlu ada, kalau tak ada kita tidak Islam, dan ada cinta yang kedua, tambahan. Okey. Contohnya sekarang kita nak kata macam mana solat. Kalau nak tanyalah solat Nabi macam mana agaknya? Macam mana solat Nabi tu? Adakah kita telah melaksanakan solat seperti Nabi solat? Ada tak? Ha? Ada, rasa-rasa ada tak? Rasa-rasa lah, bukannya pasti. Rasa-rasa pun sebenarnya tak ada. Kalau kita nak rasa Nabi solat panjang, kerana Nabi sebut kepada Bilal, arihna biha ya Bilal, rehatkan kami dengannya wahai Bilal. Kita kalau nak rehat, kita nak rehat seminit ke nak rehat setengah jam? Nak rehat setengah jam ke nak rehat sejam? Kalau kita nak bercuti rehat, kita nak rehat makin panjang ke makin pendek? Biasanya orang akan pilih rehat yang sebenar-benar rehat, mestilah dalam tempoh masa yang santai dan panjang. Okey, jadi dengan itu bila Nabi solat, contoh kita ambil solat malam, kan, solat malam. Bila Nabi solat malam, maka Nabi baca surah Al-Baqarah habis. Ibnu Abbas bayang sebelah dia kata, lepas ni dia rukuk kot agaknya, baca lagi An-Nisa habis. Tak apalah, lepas ni rukuk, baca lagi Ali Imran habis. Baru satu rakaat. Siapa nak buat? Siapa nak buat? Kalau buat kat sini ustaz pun lari, kan? Tapi saya rasa saya pernah dengar lah ada orang yang buat gitu kat sini. Alhamdulillah, itu satu usaha yang cukup baik. Okey, mengembalikan semula sunnah Nabi SAW. Saya pernah melalui satu pengalaman di Masjid Haram. Masjid Haram ada satu masa sembahyang tarawih, kan, 10 malam yang terakhir ada apa? Dia buat tarawih dan juga dia buat sembahyang malam tu. Maknanya tarawih lepas isyak habislah sejam setengah 2 jam. Lepas tu ada satu lagi solat yang dia qiyamul lail juga, tarawih juga, tapi waktu malam. Pukul 1, pukul 2 dia mula. Kita pun masuk. Kali pertama masuk agaknya macam tarawih tadi lah. Masuk, masya-Allah kata. Kan? Baca panjang. Kalau tarawih tu satu rakaat, satu muka surat, betul? Yang ni tak boleh kira berapa muka surat dia. Ikut suka dia. Ikut suka imam tu. Syekh Shuraim ataupun siapa dia? Sudais. Ikut suka dia baca banyak mana. Kadang-kadang kalau kita hafal, dia baca 3 muka surat hari ni untuk satu rakaat. Kadang dia boleh baca 4, ikut dia. Dan bila rukuk tu, kita akan tertanya-tanya bila dia nak bangun dia. Allahu Akbar. Kita habis dah 3 kan? Subhana rabbiyal
apa? Azim. Betul. Subhana rabbiyal azim, panjanglah. Subhana rabbiyal azim. Agaknya sat lagi dia akan takbir. Tak takbir. Tambah lagi. Tambah dua lagi. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Tak takbir juga. Imam ni lupa kat apa? Tambah lagi 7, 9. Kadang-kadang jadi sampai 15, 17, 21. Lebih daripada tu lagi barulah dia Sami Allahu liman hamidah. Kita baca apa? Rabbana walakal hamd. Tak sujud dia tak? Hamdan katsira tayyiban mubarakan fi. Tak sujud dia tak? Mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Tak sujud lagi. Habislah. Zikir kita dah habis. Yang kita hafal lah. Tapi imam tu dia hafal zikir yang banyak, yang panjang, yang Nabi ajarkan panjang. Iktidal dia daripada rukuk panjang sangat. Okey, musibah yang lebih besar ialah bila dia sujud. Allahu akbar. Musibah daripada kita pasal kita tak tahu benda tu kan. Pada dia nikmat. Kita pun baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Tambah sikitlah bagi panjang. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kita nak tenang. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Tak bangun. Tak bangun, tak ada. Banyak kali ulang sampai-sampai kita tambah doa. Tak bangun-bangun. Dia ni lupa ke apa kan? Takkan kita nak tengok kan? Tak boleh lah kan? Tunggu dia pun bangun. Allahu akbar. Pun panjang juga. Okey. Sampai ada saya rasa saya pernah melalui peristiwa tu bila Allahu akbar yang sebelah tu meneruskan sujudnya. Faham tak? Kita sujud lama, kita bila imam tu Allahu akbar untuk duduk antara dua sujud, kita pun Allahu akbar. Maknanya panjangnya kan. Tengok yang sebelah tu, kita tengok ikut daripada tepi mata kita. Yang sebelah kita tu tak bangun-bangun sampai ke sudah. Kan? Dia lebih khusyuk daripada imam, kan? So itu menunjukkan kalaulah nak ikutkan cara Nabi SAW, kita tak akan sampai. Susah. Amat susah. Sebab itu bahagian pertama yang difardukan, bukan bahagian kedua. Cinta yang pertama. Maknanya bila kita ada, yang pentingnya solat 5 waktu, ya. Tapi kalau solat 5 waktu ikut betul-betul cara Nabi, itu masuk bahagian yang kedua. Husnul ta'assi bihi, mengikut dengan cara yang terbaik. Bahagian pertama adalah mengikut Nabi SAW. Solat 5 waktu, jangan tambah-tambah. Okay, kita pun cubalah sedaya upaya kena ada tamakninahnya, kena ada. Hatta sehingga kembali setiap anggota badan itu pada tempatnya, pada setiap pemindahan dalam solat. Allahu akbar, rukuk, bagi rukuk betul-betul. Okay, tapi Nabi rukuk seperti dia berdiri. Siapa nak buat itu? Kalau kita berdiri 5 minit, nak rukuk 5 minit, rasanya sembahyang yang seterusnya orang tak pilih masjid ni. Orang pilih masjid lain walaupun jauh, kan? Okey. So itulah yang dinyatakan oleh Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali. Walau bagaimanapun, kita perlu ada yang pertama dan cuba pastikan kita menyempurnakan bahagian yang kedua. Okey. Seterusnya ialah yang dimaksudkan dengan ta'zim. Dalam ayat yang kita baca tadi, okay, mula-mula tadi, inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Kami telah mengutuskan engkau sebagai syahid, saksi. Mubasyir iaitu yang memberi berita yang baik, dan nadhir memberi amaran agar kamu beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah. Okey, tu'azziruhu, membantu Rasulullah, tuwaqqiruhu, mengagungkan Nabi SAW. Okey. At-ta'zir. Apa maksud ta'zir? Ta'zir ialah semua usaha yang menunjukkan kita membantu seseorang. Tauqir pula semua perbuatan yang menunjukkan ketenangan dan tamakninah dalam ijlal dan ikram, dalam kita mengagungkan dan menghormati seseorang. Okey. Jadi apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan ta'zim? Ta'zim ini ialah kita benar-benar menghormati Nabi SAW dan kita benar-benar menganggap urusan Nabi adalah urusan yang besar, bukan urusan yang kecil. Kita nak cuba cari sedikit di sini. Okey. Nak cuba cari sedikit di sini apakah contoh yang dilakukan atau disebut oleh para sahabat. Silakan.
Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Kita teruskan, rasanya kita ambil dalam sekitar 10 minit dan lepas tu mungkin 2 minit untuk soal jawab. Saya tadi ingin membicarakan tentang contoh-contoh bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum menunjukkan cinta mereka dan penghormatan mereka, pengagungan mereka terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi sebelum itu, saya ingin berbicara terlebih dahulu berkenaan dengan satu perkara yang menunjukkan kita benar-benar mengerti dan memahami syahadah Muhammad Rasulullah, iaitu apa yang disebutkan oleh para ulama sebagai at-tahakum ila sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Okey, menjadikan sunnah Nabi sebagai hakim, ataupun apabila ada masalah kita mencari hukumnya dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam surah An-Nisa ayat yang ke-65, Allah Azza wa Jalla telah berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minun." Maka tidak, demi Tuhanmu, mereka tidak beriman, hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum, sehinggalah mereka menjadikan engkau sebagai sumber hukum mereka terhadap apa yang bangkit di antara mereka, apa yang masalah yang timbul di antara mereka. Okey, so perhatikan di sini Allah mengatakan orang yang tidak kembali kepada hadis Nabi, bila berlaku masalah dia tak kembali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak beriman. Ada masalah, kembali pada benda-benda lain. Kalau zaman jahiliyah, mereka akan kembali kepada, mereka akan cari kuhan iaitu tukang tilik nasib tu, dengan bomoh dan sebagainya. Mereka lah yang menjadi sumber rujukan. Okey. Tetapi orang Islam, khususnya para sahabat dan umumnya kita, diperintahkan untuk merujuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak buat yang ni, tidak ada Islam. Okey. Kemudian bukan tahap tu je. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita. Kemudian mereka tidak merasakan dalam jiwa mereka kesempitan terhadap apa yang engkau hukumkan. Bila tanya hadis Nabi, Nabi kata tak boleh. Kalau kata boleh kan bagus. Gitu. Okay? Kalau Nabi kata boleh, kalau tak boleh lagi bagus sebenarnya. Dan itu berlaku di zaman Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar membawa satu hadis, la tamna'u ima Allahi masajid Allah. Jangan larang hamba-hamba Allah yang perempuan, untuk maknanya golongan muslimat, untuk datang ke masjid. Tiba-tiba anak dia, anak Abdullah bin Umar, cucu kepada Umar, kata la namna'unnahun, kami akan larang mereka. Okay. Abdullah bin Umar kata Nabi cakap jangan larang. Tiba-tiba anak dia sendiri tengah-tengah bagi ceramah ni, anak dia cakap gitu. Dia berhentikan ceramah dia, dia maki anak dia habis-habisan. Aku cakap, Nabi cakap, engkau berani cakap begini? Dan dia memang dia kalau ikut, saya tak ingat lafaznya, tapi lafaz yang keras, di mana Abdullah bin Umar mengatakan, aku tak nak engkau ni macam-macam lah, dia makikan anak dia tu. Kerana dia sebutkan hadis Nabi, anak dia nak langgar hadis Nabi. Okey? So perhatikan di sini, anak ke tak anak, kalau dia lawan hadis Nabi, maka yang kita lebih cinta adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bukannya individu lain. Okey? Kemudian wa yusallimu taslima. Pertama sekali, kalau nak tahu kita ni beriman atau tidak, adakah kita mengerti, memahami syahadah Muhammad Rasulullah, ada urusan tengok apa Nabi cakap. Itu yang pertama. Kemudian apa yang Nabi cakap itu mesti diterima secara tanpa sebarang rasa tidak puas hati, tak boleh yang tu. Dan wa yusallimu taslima, menyerahkan diri kepada apa yang Nabi cakap, itulah dia. Okey? An-Nisa ayat yang ke-65. Dan perkara itu juga diulangi dalam suratul Ahzab ayat yang ke-36, "Ma kana lil mu'minin wala mu'minatin." Tidak boleh bagi seorang lelaki yang beriman maupun wanita yang beriman, idza qadallahu wa rasuluhu amra, sekiranya Allah dan Rasulnya menghukumkan sesuatu perkara, ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim,
bahawa mereka boleh membuat pilihan dalam urusan mereka. Bila Allah dah kata tak boleh, maka kita tak boleh kata tak apalah Allah kata tak boleh, tapi saya nak pilih sebaliknya. Tak boleh. Okey? Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Sesiapa yang mengingkari Allah dan Rasulnya, maka dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Al-Ahzab 36. Dua ayat ini menunjukkan bagaimana kita perlu kembali kepada Allah, kita perlu juga kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kembali kepada mereka, bukan selepas kita dah cari jawapan tak jumpa barulah buka Al-Quran. Kan? Cari tanya kan, tanya buku, maknanya kita buka buku tu, buka buku ini. Okey, buku orang barat, orang timur, orang utara, orang selatan kita buka, tak dapat jawapan. Kenapa tak tanya Al-Quran? Kita pun buka Al-Quran. Ada jawapan. Bukan yang tu, tapi pada kali yang pertama itu kita terus buka Al-Quran. Dan sebelahnya hadis Nabi SAW. Buka pada masa yang sama. Buka Al-Quran, okey, cari-cari jumpa, alhamdulillah, apa huraian dia tengok dalam hadis Nabi. Lepas itu barulah tengok kepada yang lain, sumber yang lain. Itu sepatutnya. Suratul Hujurat, Suratul Akhlaq, ayat yang pertama mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu mendahulukan seseorang pun di hadapan Allah dan Rasulnya. Maknanya, mulakan dulu dengan Allah, Al-Quran, mulakan dulu dengan hadis Nabi, barulah cari huraian tambahan daripada kitab-kitab lain. Okey? Dan akhirnya saya rasa kita perlu melihat kepada contoh pelaksanaan para sahabat terhadap syahadah an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, khususnya yang kedua, iaitu berkenaan dengan bagaimana mereka beriman dengan Nabi SAW, bagaimana mereka merujuk kepada Nabi SAW dalam urusan mereka, dan bagaimana mereka mengagungkan, menghormati Nabi SAW. Okey. Okey, kita nak tengok pertama. Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu wa ardhah telah ditanya, "Kaifa kana hubbukum li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam?" Bagaimana dahulu cinta kamu terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jawab Ali, "Kana wallahi." Okey. Nabi Muhammad itu demi Allah. Ahabba ilaina min amwalina, lebih kami cinta daripada harta-harta kami. Wa auladina, anak-anak kami. Wa abaina, bapa-bapa kami, nenek moyang kami. Wa ummahatina, dan ibu-ibu kami. Wa minal ma'il baridi 'ala dhama, dan lebih dicintai daripada air yang sejuk semasa dahaga. Air yang sejuk semasa dahaga. Kenapa air sejuk semasa dahaga? Kita boleh fikirlah, antaranya kan, bila saya datang ke Perlis ni, saya dapat merasakan kehangatan yang lebih sikit lah daripada Kuala Lumpur rasanya kan. Jadi Cikgu Sadiq pun kata sini ekstrim, hangatnya ekstrim. Tapi kalau tuan-tuan pergi ke Mekah dan Madinah, dia ekstremis. Bukan ekstrim, ekstremis kan. Dia lagi ekstrim panas itu. Okey. Masjid Nabi ada aircon. Bila keluar, kita rasa macam kita buka pintu oven. Kita buka oven tu, letak muka kat situ. Siapa yang merah jadi, siapa yang putih kulit dia jadi memang jadi merah. Macam udang apa? Udang kena bakar. Okey? Jadi itulah yang kita nampak orang Arab. Kadang-kadang dia keluar, dia tutup muka dia semua. Lelaki pun tutup muka. Kenapa? Nak tahan supaya tak sakit. Okey? Dan bila sampai ke mungkin 45 ataupun 50 darjah Celsius, cuti umum. Tengok termometer. Nak cuti tengok termometer. Kalau dah sampai 50, cuti. Tak payah pergi kerja. Okay? Tapi jangan pergi hangat benda tu. Tak boleh lah. Baik. Itu yang disebutkan oleh Ali radhiyallahu anhu. Bila ada air sejuk di waktu panas, di waktu dahaga, nikmat yang Allah berikan kepada kita, itu semua tolak tepi. Kalau nak berbicara tentang Nabi SAW didahulukan terhadap segala nikmat yang kita dapat. Okey? Kemudian Abu Sufyan, masa dia kafir, dia telah bertanya Zaid ibn Dathinah radhiyallahu anhu. Apabila Abu Sufyan mengheret Zaid ibn Dathinah keluar
okey, kota Mekah, ataupun bukan Abu Sufyan, penduduk Mekah mengeluarkannya dari tanah haram untuk bunuh dia. Seorang sahabat Nabi ditangkap. Okey, sampai masa untuk dibunuh, mereka pun bawalah dia keluar dari tanah haram. Tak naklah bunuh dalam Mekah, bunuh kat luar. Okey. Jadi Abu Sufyan tanya apa? Dia nak test, dia nak uji kecintaan Zaid terhadap Rasulullah. Anshuduka billahi ya Zaid. Okay, aku nak tanya engkau betul-betul wahai Zaid, dengan nama Allah ni aku nak tanya. Atuhibbu anna Muhammadan al-ana indana makanaka nadribu 'unuqah wa innaka fi ahlik? Adakah engkau suka sekiranya Muhammad sekarang ini digantikan dengan engkau dan kami yang pancung dia, engkau balik duduk dengan keluargamu? Qala, Zaid ibn Dathinah telah berkata, wallahi, demi Allah, ma uhibbu, aku tak suka, anna Muhammadan al-ana fi makanihi alladhi huwa fihi tusibuhu syaukatun tu'dhihi wa inni jalisun fi ahli. Aku tak suka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di tempatnya sekarang ini dalam keadaan kena cucuk dengan duri, sedangkan aku berada dalam keluargaku. Bukannya nak tukar ganti supaya dia dibunuh, dia kena cucuk dengan duri pun aku tak suka. Aku tak redha, tak boleh nak bayangkan, akan rasa tertekan bila Nabi sakit kena cucuk duri. Jadi soalan kamu ni soalan yang tidak masuk akal. Okey, itu maksudnya di sini. Dengan itulah Abu Sufyan mengatakan, ma raaitu minan nasi ahadan yuhibbu ahadan ka hubbi ashabi Muhammadin Muhammada. Abu Sufyan masa itu dia masih kafir. Dia kata apa? Saya tak pernah melihat di kalangan manusia ramai yang sedang pergi Rom, Farsi dan sebagainya, saya tak pernah melihat seorang yang cintakan seorang yang lain seperti mana sahabat-sahabat Nabi Muhammad cintakan Muhammad. Okey, so itu adalah apa yang digambarkan oleh Abu Sufyan melalui pengalamannya bersama dengan sahabat-sahabat Nabi semasa Abu Sufyan masih kafir. Okey. Okey, baik. Kemudian satu lagi mungkin kita nak perhatikan atau satu atau dua lagi, bagaimana para sahabat berinteraksi dengan Nabi SAW yang menunjukkan mereka benar-benar memahami syahadah Muhammad Rasulullah. Antaranya ialah, okay, para sahabat berkata, hadihi amwaluna baina yadaik. Ini adalah harta kami, okay, di depan kamu. Okay, ataupun kita ambil satu peristiwa Uhud boleh juga. Peristiwa Uhud kita dapati peristiwa Uhud ataupun Badar, yang perang berapa orang, 300 lebih tu peristiwa Badar kan. Okay. Jadi Nabi SAW telah bertanya kepada para sahabat, ashiru alayya ayyuhan nas. Apa pandangan kamu semua wahai, okay, orang ramai, berikan pandangan. Jadi Abu Bakar kata kita perang, kita bersabar, kita teruskan. Nabi sebut lagi, ashiru alayya ayyuhan nas. Ada pandangan lain? Omar kata bangun. Orang mengatakan kita perang demi Allah dan sebagainya, terus kita bersabar. Ada tak pandangan lain? Okay, datang seorang lagi, bagi cadangan yang sama. Nabi kata, ada tak pandangan lain? Tiba-tiba seorang lelaki, ya, di kalangan Ansar. Yang tadi semua muhajirin. Sekarang ni Nabi sebenarnya nakkan golongan Ansar bercakap. Muhajirin yang datang dari Mekah bersama Nabi, memanglah mereka memang dah berhijrah apa semua, mereka bersedia untuk berperang. Tapi Nabi tak tahu lagi macam mana golongan Ansar. Nabi tahu sebenarnya, cuma Nabi nak dapatkan kepastian. Jadi dengan itu bangun seorang lelaki, okay, dan berkata, ka'annaka ta'nina ya Rasulullah. Seolah-olah engkau maksudkan kami wahai Rasulullah. Seolah-olah engkau nak pandangan golongan Ansar wahai Rasulullah. Okey, so Nabi pun mengiyakan perkara itu. Dan apa lagi kita sebut cakap? Dia mengatakan, la naqulu kama qala ashabu Musa. Kami tidak akan berkata seperti mana sahabat-sahabat Nabi Musa berkata kepadanya, idhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun.
Okey, pergilah engkau wahai Musa dengan Tuhanmu, peranglah engkau dua orang, kami akan berhenti di sini. Kami akan rehat di sini. Kami tak akan pergi perang dengan golongan yang apa dia badan besar semua ni, kami tak akan perang dengan mereka. Walakin, akan tetapi, maknanya lelaki tadi mengatakan, saya tak akan cakap seperti mana saya mewakili golongan Ansar, kami tidak akan cakap seperti mana sahabat Nabi Musa berkata kepada Nabi Musa. Okay? Tapi kami akan berkata, idhab anta wa rabbuka faqatila, pergilah engkau wahai Muhammad bersama Tuhanmu, peranglah kamu berdua, inna ma'akuma muqatilun, sesungguhnya kami bersama kamu berdua akan berperang. Okey? So kat sini kita nak lihat bagaimana para sahabat tidak akan mensia-siakan peluang yang ada untuk mengorbankan diri mereka kerana Allah dan untuk membantu agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan akhir sekali mungkin dari sudut ucapan Nabi, kita dapati banyak hadis yang menunjukkan, seperti kata-kata Abu Sa'id Al-Khudri bila Nabi bercakap, okey, apa dia? Bila Nabi menyampaikan hadisnya, Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan, orang ramai para sahabat ka'anna ala ru'usihimut tayr. Bila ada kelas dan sebagainya, seperti seolah-olah di atas kepala mereka ada burung. Okey, apa maksudnya? Apa maksudnya? Mereka pelihara burung letak atas kepala? Tak kan? Tetapi tenang, mereka bila Nabi bercakap, mereka akan tunduk, tenang, okay, tidak akan bergerak sana sini, okay, main SMS dan sebagainya, kan? Mereka tak buat itu, tapi mereka dengar dengan tekun, sehingga kan burung kan dia kalau nak hinggap, dia akan hinggap pada benda yang tak bergerak, kan? Jadi burung mungkin akan ingat bahawa orang ni dah tidur ke apa, lalu burung boleh hinggap di atas kepala mereka, menunjukkan tahap ketenangan yang tinggi apabila para sahabat mendengar hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan akhir sekali saya rasa di sini Amr ibn al-As telah berkata, demi Allah, tidak ada seorang pun yang aku cinta melebihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi aku tidak dapat melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku tak dapat menenung muka Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana aku amat sayangkan dia. Aku amat menghormati dia. Sekiranya aku ditanya bagaimana caranya, bagaimana bentuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku tak mampu nak cerita. Okey, cinta di samping penghormatan yang tinggi. Itulah yang berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diamalkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dan saya rasa itulah perbincangan kita berakhir di sini, sedikit berkenaan dengan pengertian syahadah Muhammad Rasulullah. Semoga kita mendapat inspirasi dan semangat daripada apa yang telah kita bincangkan bersama, dan semoga kita dapat mencontohi para sahabat Rasulullah radhiyallahu anhum ajma'in dalam merealisasikan, melaksanakan erti sebenar syahadah Muhammad Rasulullah. Wallahu ta'ala a'lam. Kalau ada soalan mungkin satu dua sahaja. Ya. Masa dah lebih 2 minit. Ya, soalan yang mudah-mudah. Ya. Ittiba sekali. Kita macam mana kita cinta kita ikut pengamalan kita bercanggah dengan amalan Nabi. Nabi tak buat, kita tak mulai kan syahadah kita. Okey, soalannya ialah kalau cinta sahaja samalah seperti siapa tadi? Abu Talib. Okey, cinta tapi tak ikut. Kalau ikut sahaja tanpa cinta, samalah seperti Abdullah bin Ubay bin Salul, ketua orang munafik, yang dua-dua tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Soalan yang timbul ialah kita perlu ada kedua-duanya sekali. Tetapi kadang-kadang kita ulang balik, kadang-kadang kita
perbuatan kita menyalahi, menyalahi perbuatan Nabi SAW. Jadi mohon komen kan. Komennya ialah mudah sahaja. Kalau kita benar-benar cinta, kita akan taat. Kalau kita sebut kita cinta, tiba-tiba kita tak taat, artinya itu hanyalah dakwaan sahaja. Kita hanya menyebut sahaja saya cinta, tapi sebenarnya itu hanya dakwaan. Dan perkara itu telah pun dijawab oleh Allah SWT. Ahasiban nasu ayyutraku, alif lam mim kan. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah manusia sangka bila mereka sebut kami beriman, beriman pada siapa? Pada Allah, pada Rasulullah dan sebagainya kan. Ada 6 rukun iman itu. Bila mereka sebut kami beriman, adakah mereka sangka mereka akan dibiarkan wa hum la yuftanun, dalam keadaan mereka tidak diberi ujian? Walaqad fatanna alladhina min qablihim, kami telah uji mereka yang sebelum daripada mereka, umat yang terdahulu. Fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Dengan itu Allah akan bezakan di antara orang yang benar dan orang yang dusta. Okay, jadi nak pastikan kita ini benar atau dusta senang sahaja. Tengok satu ayat lain yang disebutkan oleh para ulama kita sebagai ayatul imtihan, ayat peperiksaan. Bukan SPM, kenapa tidak, tapi peperiksaan cinta kita. Okey, qul in kuntum tuhibbunallah, katakanlah kalau kamu benar-benar cintakan Allah, fattabi'uni, ikutlah aku. Okey, so cinta Allah, cinta Rasulullah bukan hanya sebutan di mulut kita, tetapi perlulah direalisasikan, diamalkan dengan mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okay, apa yang dah kita buat 20 tahun, tiba-tiba kita tahu itu salah, tinggalkan. Tak ada masalah. Kenapa kita tinggalkan? Kerana kita tahu hadisnya palsu. Yang betulnya hadis Nabi yang ni, itulah dia ittiba. Itu menggambarkan cinta kita. Selama ni kita tak tahu, tapi bila kita dah tahu, tinggalkan yang itu. Bertaubat kepada Allah. Dan yakinlah bila kita bertaubat kepada Allah, maka Allah akan terima taubat kita. Kalau kita ikhlas dalam taubat, dan Allah akan gantikan kesilapan kita kepada kebaikan. Okey. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilullah sayyi'atihim hasanat. Mereka yang bertaubat, beriman, beramal saleh, Allah akan gantikan sayyi'at, amalan dosa mereka itu, kepada hasanat. 20 tahun buat bid'ah tu, 20 tahun buat bid'ah kan. Kalau kita tahu itu bid'ah, selama ni kita dok ingat itu sunnah, tiba-tiba itu bid'ah rupanya. Hadis itu palsu, ada hadis sahih lain mengatakan yang lain. Maka kita tinggalkan, bertaubat pada Allah, Allah akan berikan pahala 20 tahun tadi. Okey. Jadi saya rasa itu sahaja untuk hari ini. Kalau ada apa-apa soalan, maka sebentar lagi lah masa nak keluar ke, insya-Allah. Saya minta maaf sekiranya ada kesilapan dalam ucapan, dan kita mohon agar Allah SWT menunjukkan kebenaran kepada kita dan memudahkan untuk kita mengamalkannya, sebagaimana kita minta Allah SWT menunjukkan kebatilan kepada kita dan memudahkan untuk kita menghindarinya. Aqulu qawli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.